Lah, Risha keluar macam apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni Adam macam doa sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qadahini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okey. Terima kasih Adam. Okey. Nampak Ustaz share screen nampak kan? Nampak. Okey. Kita sambung ni pada bidang yang lain pula, bidang yang ke-6 ni iaitu bidang akhlak Islamiah. Okey. Bidang akhlak ni berkaitan dengan akhlak lah. Okey. Hari ni tajuk dia kita fokus lebih kepada pelajaran nombor 24. Iaitu malu perisai iman. Okey. Malu perisai iman. Sana. Siapa nampak macam ada terkeluar ni? Ada yang terkeluar? Oh dah. Okey, semua ada. 4 orang ada kan? Okey. Okey, malu perisai iman. Okey, kita mula dengan ada macam jenuh orang tak? Mula dengan Alia lah. Alia baca lah. Alia ada. Dengar tak? Ya, dengar. Okey, Alia. Baca maksud lah. Ya, betul. Maksud malu. Okey. Kembali kepada perasaan fardu fitrah dan rasa segan. Okey. Dalam istilah berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Okey, terima kasih Alia. Okey, ni kita tengok dari segi maksud maksud malu, okey. Maksud malu dari segi bahasa dia, dari segi bahasa ni dari segi bahasa lah, okey. Maksudnya bahawa kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Maksudnya kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Itu maksud malu dari segi bahasa. Okey. Bahasa ni dia biasanya jarang lah. Soalan kalau naik ujian pun tak jarang, memang tak ditanya lah. Selalunya kita kena ingat yang istilah dia. Istilah ni yang pentingnya. Okey, malu dari segi istilah pula, berasa aib atau perasaan tidak selesa. Aib ni macam kita selalu kaitkan bila sebut aib ni malulah. Kan, maksudnya kita berasa aib kita. Aib ni macam benda yang tak elok pada diri kita lah. Okey. Atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Kan, maksudnya dari segi istilah, malu ni maksudnya kita tak mau buat satu benda yang buruk lah. Dan benda tu menyebabkan kita apa? Menyebabkan lagi orang hina ke, orang apa? Bukan sekadar orang lah, maksudnya kan mungkin Allah Ta'ala larang ke, maksudnya benda yang kita tak suka, kita tak apa, kita malu nak buat lah. Kan, contoh macam Ustaz kata, bagi senang kita faham, contoh apa, menutup aurat kan. Tutup aurat ni kita pakai baju kan, kita pakai seluar, kita pakai ikutlah baju kurung kalau orang perempuan, pakai tudung. Sebab apa? Sebab kita rasa aib. Sebab apa? Kita tutup pada badan-badan kita ni bahagian-bahagian yang kita malulah. Kan, jadi kita tutup aurat tadi. Tu contoh apa? Contoh kita malu. Maksudnya sebab itulah ada istilah kita pun tahu lah kan, di istilah dia kita panggil apa? Ada istilah kemaluan. Kan, dia ada kemaluan. Sebab apa kemaluan ni ada istilah kemaluan? Sebab kita malu. Kan, kita tak akan tunjuk dekat orang. Kan, kita akan tutup dia, kita akan jaga dia. Sebab apa? Sebab dia melibatkan malu. Okey. Boleh jelas tak? Faham tak Alia? Jelas. Okey. Sambung Farisha pula. Farisha dah? Ya. Sambung Farisha. Dalil tu lah. Ya, betul. Nak baca ke? Boleh? Tak tahu.
Lah tak apalah, bacalah setakat boleh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat malu dalam Al-Quran. Faja'athu ihdahu huma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma Saqaita lana. Hah? Saqaita lana. Okey, maksud dia? Maksud, kemudian salah seorang perempuan, dua beradik itu datang mendapatkan dan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu lalu berkata, sebenarnya bapaku jemput menjemput untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Okey. Sama sikit lagi hadis. Dalam hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Maksud, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Okey. Okey, terima kasih Fadisha. Okey, ni dalil dia, dalil maksudnya daripada Al-Quran dan juga dalil daripada hadis lah. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan malu. Yang ayat Al-Quran dan surah Al-Qasas ni cerita apa? Cerita tentang berkaitan dengan Nabi Musa. Bagaimana apa? Salah seorang perempuan, dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Ini nak kata apa? Adanya watak apa, dia punya perkataan malu pasti. Kalau bahasa Arab dia al-istihya ni lah. Ayat dia al-istihya. Jadi malu ni adalah perkara yang fitrah kita lah. Kan? Sepatutnya memang setiap orang kena ada malu. Cuma nanti kita akan belajar lah malu mana yang patut kita malu dan apa benda yang kita tak patut malu. Kan? Kalau untuk belajar, tak boleh malu lah. Kan? Untuk kita belajar. Ni kalau Google Meet pun kot lagi nak buka muka nak tunjuk ke, tak payah malu lah kan. Sebab kita dalam kelas lah kat sekolah pun nampak muka juga. Ni ustaz tak buka tak apalah sebab kita nak fokus pada apa yang kita belajar ni. Tapi nak sebut maksudnya bila belajar, maksud bila apa, mungkin kamu nanti masuk pertandingan, syarahan kan, mungkin nyanyi lagu nasyid ke kan, benda-benda tu kita tak payah malu lah. Kita nak berucap depan orang ramai ke kan. Jadi ada benda yang kita tak patut malu. Kan. Jadi kita tengoklah, tapi malu tu adalah fitrah kita. Okay, terutamanya dalam ayat ni cerita tentang dua budak perempuan lah kan, budak perempuan kan. Okay. Yang kedua pula, Nabi sebut apa? Nabi sebut sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Kan? Sebab tu kita orang Islam ni kita kena ada malu. Kan? Malu nak buat jahat, malu nak tinggalkan salat, malu kita nak buat benda-benda yang tidak elok, malu nak berkapal. Kan, malu nak tonggang motor dengan power, nak bawa perempuan lain, kan. Maksudnya malu nak sentuh wanita yang bukan mahram, kita kena ada malu. Sebab tu Nabi sebut bahawa sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam adalah malu. Maksudnya kalau hilang malu, habislah. Sebab tu kamu ustaz sebut sikit kat sebelah ni kan. Sebelah kiri buku tu kamu ni, spektrum ilmu. Kan Nabi juga sebut dalam hadis yang lain, innal haya la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Kan?
ada malu ni. Sebab tu dalam hadis lain juga sebut Nabi ni sendiri antara seorang lelaki yang paling pemalu. Kan, Nabi seorang yang sangat pemalu. Okey. Yang ni soal lah sebab ringkas je kan. Dalam hadis yang lain pula, sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan dan ketenangan jiwa. Kan? Nabi sebut juga, ini bukan Nabi ni, ini benar Bashir bin Ka'ab. Dalam kitab Al-Hikmah berkata, ni hadis juga lah betul-betul, hadis Rasulullah. Okay? Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan dan ketenangan jiwa. Dia orang yang malu ni, dia akan dimuliakan oleh orang, kan? Tidak orang kita tak panggil lah, orang kata apa? Dia ni tak tahu malu sungguh, kan? Kita tak mau orang kata kita tak tahu malu, kan? Jadi kita mulia, maksudnya orang puji, baguslah budak tu, kan? Pemalu je, kan? Bagus je, kan? Tu bagus, kita kena ada ni. Dan ketenangan jiwa, jadi bila tak buat benda-benda yang tak baik lah, okay? Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sebut apa? Apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Jadi Nabi guna ayat apa? Kalau macam ayat-ayat ni seolah macam guna lebih kurang macam bahasa perli lah. Kan? Kalau hang tak malu, hang buatlah apa-apa hang suka. Kan? Jadi seolahnya malu ni lah sebagai apa? Sebagai benteng. Sebagai benteng kepada kita orang yang beriman ni supaya kita tak buat benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang berdosa, kan? Okey, sikit kat bawah ni, hadis ini menunjukkan bahawa sifat malu merupakan cerminan maruah diri seseorang. Jika seseorang telah hilang malu, maka hilanglah maruah diri dan akan melakukan dosa. Kan? Sebab tu orang yang tak tahu malu, kan? Contoh saya bagi orang perempuan, aurat dia, orang lelaki pun langgar, kadang-kadang tak tutup aurat yang sempurna juga, kan? Maksudnya orang perempuan lebih inilah sebab dia aurat dia lebih apa? Lebih banyak, kan? Dia tak malu apa dia tak kisah pun keluar rumah, kadang-kadang tak pakai tudung, dia pakai baju yang ketat, kan? Ataupun Ustaz sebut dia pakai baju apa? Baju adik dia adik dia umur 5 tahun. Kan, baju kecil, ketat, ada yang jarang, lepas tu tak tutup aurat, kan? Nampak lengan, kaki pun tak tutup, kan? Tudung tak pakai, kan? Ini benda tu tak malu tu, kan? Kalau orang Islam ni kita beriman, kita tahu dah kita sebagai seorang perempuan kita kena tutup aurat. Sebab apa? Sebab malu lah, rambut kita tu aurat, kan? Yang boleh tengok siapa? Ayah kita, abang kita je boleh tengok. Kan? Jadi sebab itulah dalam ni sebut apa? Hilanglah maruah diri ni samalah sampai orang sanggup apa? Dia boleh apa? Berzina, kan? Dia pergi jumpa pakwa dia kat luar, kan? Boleh buat macam-macam benda-benda yang berdosa. Sebab apa? Hilang maruah diri. Sebab malu dah tak malu dah. Dah tak malu dah. Okey, kemudian malu merupakan adab yang baik, mempunyai kelebihan dan menunjukkan sifat mulia seseorang. Okey. Jadi bila malu yang betul ni, dia adab yang baik, mempunyai kelebihan dan menunjukkan sifat mulia seseorang. Ustaz ingat kalau orang Melayu ni, budaya dia kita biasa diajak, kan, bila orang ada kenduri lah kat rumah kita contoh, ataupun kita pergi rumah orang lain, kan, biasanya kalau kita nak lalu dekat orang tua, kita akan tunduk sikit, jalan macam jalan pelan-pelan sebagai tanda hormat, kan. Benda itu adab yang baik lah, kan, sebagai tanda hormat. Kalau nak lalu belakang orang pun kita akan minta, ni pakcik saya nak tumpang lalu kat belakang lah, sampai peringkat macam tu. Tu bagus kadang-kadang budaya orang Melayu yang yang kadang-kadang benda adab yang baik tadi dia selaras dengan agama. Okey, sebelah dia lagi spektrum ilmu, ada sebelah dia yang Ustaz tunjuk ni. Iman itu lebih 60 cabang, kan? Iman ni ada 60 cabang, lebih daripada 60 cabang, dan malu sebahagian daripada cabang iman, kan? Iman kita ni ada 60 cabang. Itu banyaklah, sampai adalah hadis lain kata paling kecil-kecil ni benda kita buang duri dekat jalan. Itu salah satu cabang iman jugalah. Ni salah satu juga cabang iman adalah malu tu, kan? Untuk orang beriman ni, malu tu adalah cabang iman kita. Okey, kita sambung. Siapa ni? Arisha.
Arisha baca pula Arisha. Arisha ada? Ya, ada. Baca Arisha. Contoh sifat malu tu. Contoh sifat malu tak? Ya, betul. Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Meriwayatkan bahawa Rasulullah sehingga apabila ditanya bila berjawab afala akunu abdan syukran. Maksud adakah aku ianya hamba yang tidak bersyukur? Okey, sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah, okey. Rasulullah melakukan banyak ibadah kerana sifat malu kepada Allah dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kan? Nabi ni kita tahulah, Rasulullah ni kita tahu dia apa? Dosa dia dah diampunkan, dosa yang lalu dan dosa akan datang. Kan? Jadi Nabi walaupun macam tu, kita tengoklah hadis ni lah, Al-Mughirah meriwayatkan bahawa Rasulullah gigih menunaikan salat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kaki. Apabila ditanya, baginda menjawab, adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Jadi Nabi buat ibadah tadi walaupun Nabi dah diampunkan dosa, tapi Nabi rajin juga buat salat malam sampai bengkak kaki. Sebab apa? Sebagai apa? Sebab rasa malu kepada Allah dan juga sebagai apa? Sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab apa bengkak kaki? Adam, sebab apa bengkak kaki Adam? Sebab terlampau lama berdiri. Betul. Sebab terlalu lama berdiri. Nabi kadang-kadang satu rakaat Nabi baca panjang tu panjang macam surah Al-Baqarah. Kan surah Al-Baqarah ni apa? 2 juzuk setengah. Bayangkan satu rakaat tu je Nabi baca 2 juzuk setengah. Kan? Kita baca satu muka pun dah lenguh dah. Kan? Ni Nabi boleh baca lah panjang, sebab tu sampai bengkak kaki Nabi. Okey, terus Adam tak? Sifat malu yang dituntut. 1. Malu melakukan perkara maksiat dan yang haram. Contohnya, malu berjudi, mengumpat dan mengutuk kawan rakan. 2. Malu melanggar perintah Allah, seperti tidak menunaikan solat fardu, makan di khalayak ramai pada siang hari pada bulan Ramadan. 3. Malu meninggalkan perkara sunat, seperti tidak menunaikan solat sunat rotib, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. 4. Malu melakukan perkara makruh, seperti makan dengan tangan kiri. Berbual kosong dan bercakap tidak sopan. Okey, masih Adam. Okey. Yang seterusnya sifat malu yang dituntut. Kan, maksudnya sifat yang sepatutnya ada pada diri kita lah. Sepatutnya kita malu. Kan, yang pertama apa dia? Malu melakukan maksiat dan yang haram. Kan, maksiat ni maksudnya perkara yang menderhakai Allah Ta'ala lah maksiat ni. Jangan nampak maksiat tu zina,
berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Bukan, tu je maksudnya apa-apa perkara lah yang kita kita melanggar perintah Allah Ta'ala ataupun bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Okay. Okay, yang pertama pada contoh dia bagi kat sini pada malu berjudi. Kan, nak pergi tak malu pula pada pi beli nombor ekor ke. Selalunya Ustaz dah tengok dia penupi tu, kalau pakai topi tu biasanya orang Melayu lah. Kan, dia ada jugalah kurangnya dia buat dosa, kurangnya dia malu lah juga sebab dia pakai topi tadi, dia takut orang kenal muka dia. Kan, dia pergi beli nombor ekor. Kan, tapi salah jugalah kan, tapi lebih baik daripada orang yang boleh buka topi tanpa rasa malu pergi beli nombor ekor. Kan, itu lagi dahsyat lah. Okay. Yang kedua, mengumpat. Kita malu nak mengumpat orang. Sebab apa? Sebab dosa kan. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala umpamakan orang yang mengumpat ni dia makan daging saudara dia. Kan? Dan yang ketiga, mengutuk rakan. Okay. Ini benda-benda yang patutnya kita rasa malu lah kita nak buat. Kan? Okay. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah pula. Kan, kita nak malu, kita nak melanggar perintah Allah. Contoh, Allah Ta'ala wajibkan kita salat, kita malu nak tinggal salat. Kan? Allah Ta'ala wajibkan kita puasa, kita malu untuk makan di khalayak ramai pada bulan Ramadan. Okay. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat. Kan, tidak menunaikan salat sunat rawatib. Okay. Tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Kan, sunat rawatib ni kita belajar lah itu dah. Minggu lepas Ya, saya lupa dah. Dia minggu lepas. Minggu lepas kita belajar kan? Ya. Salat sunat rawatib ni salat sunat di antara waktu salat kan? Sebelum dan selepas salat fardu. Tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Maksudnya ni kita jangan malu lah. Kan, kita nak buat benda baik tadi. Kita tidak malu meninggalkan perkara sunat. Kita rasa malu nak tinggalkan perkara sunat. Kan. Okay. Yang keempat, malu melakukan perkara makruh. Kita rasa malu nak buat benda yang makruh. Contoh dia makan dengan tangan kiri. Kan. Makruh kan. Berbual kosong dan bercakap tidak sopan. Kan, ni benda-benda yang tidak disukai lah makruh ni. Kan, dia tak sampai haram tapi tengok jugalah kalau ucapan tu yang lucah tadi, kan, yang kurang, yang teruk sangat tu dia akan jadi dosa jugalah. Okay. Jadi ni benda-benda yang sifat malu yang dituntut. Patut ada pada diri kita. Okay. Okay, terus kita sikit je kan dia tak? Ulang orang yang sama je lah. Alia pula. Alia B.A. Alia? Ya. Siapa? Baca yang mana Ustaz? Sifat malu yang dilarang. Tu yang Ustaz tayang tu lah, tak nampak sifat malu yang dilarang. Oh, nampak. Antara sifat malu yang dilarang adalah seperti yang berikut. Okey. Malu belajar di hadapan dalam kelas. Okey. Malu nak berada lah dekat depan kelas kan. Okey, yang kedua. Di khalayak ramai. Yang ketiga, malu Tak dengar Alia? Dalam kolam kot. Internet kot? Dia lag. Ustaz bagi saya baca Ustaz. Kan back orang lag. Okey, boleh. Yang nombor 2. Malu membaca di khalayak ramai. 3. Malu ke majlis ilmu. Malu ke majlis ilmu. Malu bertanya guru. Malu mendampingi ilmu. ulama. Okey. Okey, Ustaz urai tadi kamu sambung dah. Sifat malu yang dilarang pula. Ni hak dilarang ni. Patutnya kita jangan malu. Kan, ni contoh dia bagi malu belajar.
Nak belajar pun malu. Nak buat apa? Itu bukan malu yang dituntut, tapi apa? Malu yang dilarang. Maksudnya malu berada di hadapan kelas. Sepatutnya kita duduk depan kelas lah. Senang faham, senang nampak sebab duduk depan. Kan? Yang kedua pula, malu membaca di khalayak ramai. Kan? Ni contoh macam kita belajar dalam kelas ni lah. Kan? Takkan nak malu apa kita nak belajar. Kan? Salah pun tak apa. Tak marah pun. Kan? Yang ketiga, malu ke majlis ilmu. Kan? Nak pergi masjid, ada kuliah maghrib ke. Jangan nak malu lah. Okay? Yang keempat, malu bertanya guru. Sama juga, ustaz tanya tak faham ke. Cikgu ajak, cikgu tanya tak faham ke. Tanya je lah. Tak payah malu. Okay? Yang kelima, malu mendampingi ulama. Sama juga. Yang dilarang. Okay, terus. Kedua, malu melakukan perintah agama. Satu, malu menjadi imam solat. Dua, Okay. malu Berucap. di hadapan khalayak. Malu mengaku Ustaz. Mengaku ibu yang tua dan miskin. Yang ketiga, malu melakukan kebaikan. Satu, malu bertanya. Dua, malu berada dalam majlis ilmu. Okay. Hari ni pula ada lagi dua, malu melakukan perintah agama. Banyaklah kan. Suruh jadi imam salat, tak mau kan. Suruh nanti akan datang Ustaz suruh apa? Suruh Adam baca apa, jadi pimpinan baca surah ke, baca surah Yasin ke, baca surah Al-Kahfi ke, kan. Tak boleh malu lah kan. Malu berucap di hadapan khalayak. Sama juga mungkin sekala nanti kelas kasih apa, boleh bagi tazkirah ke kat depan kan. Jangan malu lah. Awal-awal itu mungkinlah kita akan malu dan takut kan. Tapi kalau kita dah biasa nanti, dia jadi tak rasa apa dah lah. Okay. Lepas tu juga, ni lagi teruk lah ni. Malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Kan. Mentang-mentang lah nanti kita akan datang, kita berjaya ke, kita dah kaya. Kita malu nak mengaku mak kita yang tua dan miskin tadi. Kita tak ingat kata mak kita tu lah yang lahirkan kita. Mak tu lah dulu yang jamu kita makan, yang bagi duit kat kita. Kan. Ini malu-malu yang dilarang dalam agama. Yang terakhir, malu melakukan kebaikan. Jangan malu kan. Ni malu bertanya, malu berada dalam majlis ilmu. Banyak lagi lah ni. Malu nak apa? Nak buat baik. Kan, kita takut orang kata. Kan, kita buat apa pun, semua orang kata. Tak buat baik pun orang kata, buat baik pun orang kata. Jadi lebih baik kita buat baik. Kan? Jadi, ni antara sifat-sifat malu yang dilarang. Jadi kita jangan terikut lah. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni bila kita buat benda lain sikit, dia kata, hang ni pulun lah. Kan? Baguslah pulun. Kalau tapi pulun yang benda yang betul lah. Pulun mengaji, pulun kan sekolah duk anjurkan pertandingan apa-apa. Kamu kena masuk lah. Jangan malu. Nak malu apa? Kan? Kita masuk. Korangnya boleh dapat apa? Dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat apa hadiah, boleh dapat duit. Kan? Itu benda-benda yang patut ada pada diri kita lah. Okey, terus Farisha. Ada Farisha sambung? Farisha lain selim ke Ustaz? Lain slow lah. Farisha tak ada orang. Oh, Disha tu Farisha lah kan? Inilah Adam jugalah. Okey. Hubungan sifat malu dengan iman. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan hanya. Daripada Abdullah bin Umar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis di atas dapat difahami bahawa tahap iman seseorang berikut berkait rapat. Berkait rapat dengan sifat malu.
Malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak dan yang membawa kebaikan. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan suruhannya. Sebilangan orang yang sebaliknya orang yang tidak ada sifat malu akan melakukan maksiat dan tanpa segan silu. Oleh itu keimanan dan ketaatan seseorang itu berkait rapat dengan sifat malu. Okey, stop dulu. Nak habis lari sikit lagi. Okey, hubungan sifat malu dengan iman. Kan? Macam Ustaz sebut tadi, kita sebut dah awal tadi, ini macam nak ulang balik, nak kuatkan lagi lah. Itu orang yang beriman ni dia sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhan. Maksudnya kita malu nak buat apa yang Allah Ta'ala larang dan kita malu nak tinggalkan suruhan Allah Ta'ala. Kena beza tu. Maksudnya Allah Ta'ala suruh, kita tak mau tinggal. Contoh Allah Ta'ala suruh solat, puasa, bayar zakat, kan, suruh buat baik kepada mak ayah, suruh buat baik kepada guru, suruh buat baik kepada orang lain, kepada kawan-kawan. Ini kita tak mau tinggal. Dalam masa yang sama, kita tak mau buat pula apa yang Allah Ta'ala larang. Kan Allah Ta'ala suruh tak bagi kita buka aurat. Allah Ta'ala tak bagi minum arak. Allah Ta'ala tak bagi berzina. Allah Ta'ala tak bagi mencuri. Allah Ta'ala tak bagi merompak. Kan Allah Ta'ala tak bagi kita kita buat jahat kepada binatang. Kita buat jahat kepada manusia. Kan? Jadi kita malu tu kena kaitkan dengan tu. Kan tu sebab tu dalam hadis Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Kan? Jadi kalau kita hilang malu, kan malu hilanglah, habislah. Dulu Ustaz ada pengalaman sekali lah, sekolah lain lah, bukan sekolah kita. Pengalaman Ustaz jadi sekolah lama dulu. Ada seorang budak perempuan ni, dia ni perasaan malu kan. Dia main sekolah elok je lah pakai tudung semua kan. Tudung ni wajib pakai kat sekolah. Tapi kami tak sangka dalam Facebook dia boleh buka tudung dia. Dia takat gambar, dia tunjuk. Kan? Sampai jadi kes juga lah kat sekolah tu. Dahsyatnya itu contoh iman lah. Kan? Iman tak ada menyebabkan dia hilang malu tadi. Kan? Benda yang kita patut malu, kita kena malu lah. Terutamanya sebagai seorang perempuan, dia malu dia lebih daripada lelaki. Bukanlah orang lelaki dia tak tahu malu. Tapi orang lelaki pun kena malu. Tapi orang perempuan lebih lagi. Kan? Kita takkanlah tak malu kita nak hantar benda-benda yang tak elok dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp, kita nak share dengan orang. Jadi benda-benda tu kita kena check lah dengan diri kita supaya tak buat kita tak memalukan diri kita dan tidak memalukan mak ayah kita dan tidak memalukan ahli keluarga kita. Okey, jadi berdasarkan hadis di atas dapat difahami bahawa tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Maksudnya kalau orang tu dia tak tahu malu tu maksudnya iman dia rendah lah. Kan? Kalau seorang tu iman dia tinggi, dia akan malu pun dia tinggi juga. Sebab tu dalam ni sebut malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak. Kehendak syarak ni maksudnya kehendak agama lah. Kan? Jadi yang contoh-contoh yang Ustaz sebut daripada awal tadi, maksudnya apa benda yang agama perintahkan atau apa yang agama larang, maksudnya itulah menepati syarak dan yang membawa kebaikan. Kan? Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Sebaliknya, orang yang tidak ada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Ni yang kamu tengok kadang-kadang bonceng, couple boleh pegang tangan, duduk dekat tanpa segan silu boleh couple boleh keluar pegang tangan, naik motor dengan bawa anak dara orang kan. Budak perempuan boleh naik dengan lelaki lain. Dia dah hilang malu dah. Kan dia dah hilang malu dah walaupun orang tengok pun tahu. Kan budak muda tengok pun tahu umur 15, 16, 17. Kan macam terkatan dua kamu baru umur 14. Kami tengok pun tahu dah.
kan, yang mana suami isteri, yang mana bukan suami isteri, kan. Tapi ini dia hilang perasaan malu. Kan Ustaz cerita kat hampa baru ni je, baru je masa PKP ni, tak ada PKP ni sangat, dalam 2 bulan ke 3 bulan lepas, kan, dekat contoh dekat taman Ustaz sendirilah, kan, ni bulan puasa, bulan puasa baru ni, mau teringat balik, kan, ada pasangan ni, mereka ada macam 3 lelaki 3 perempuan macam tu lah. Mereka main duduk dekat taman permainan dekat dengan rumah Ustaz ni. Mereka dengan apa, tanpa rasa segan silu dia, mereka boleh isap rokok dan boleh makan dekat apa, kat kawasan taman tu. Kan. Jadi adalah orang taman, dia buat laporan polis mai. Dan memang mereka ni disaman lah. Kau bayangkan, dia duduk kat taman ni punyalah banyak rumah kat sini, takkanlah orang kat taman ni buta, tak nampak mereka duduk makan minum. Kan, ni baru lagi bulan puasa orang ni. Tapi nak cerita kamu, tapi umur tu saya rasa sekitar tu lah, sekitar ketan 3, 4 atau 5 gitulah. Kan. Jadi inilah malu. Kan. Jadi kita ni maksudnya apa? Kena ada perasaan malu. Kan, sebab itulah kita kata kalau orang seburuk-buruk manusia ni sebenarnya salah satu dia apa? Orang yang buat maksiat, dia apa? Dia suka orang tahu. Itu adalah seburuk-buruk manusia. Sebab orang ni kalau jahat macam mana pun, kalau dia ada iman lagi, dia akan sembunyikan dosa dia. Kan, kita pun kadang-kadang terbuat dosa juga, tapi kita akan sembunyikan dosa kita. Sebab itu baguslah sebenarnya. Bukanlah bagus buat dosa. Maksudnya bagus untuk iman kita. Sebab apa? Sebab kita malu orang tahu. Tapi manusia yang paling buruk ni, apa dia? Dia buat dosa dan dia tak kisah pun orang tengok. Itu apa? Seburuk-buruk manusia. Kan? Ni yang Ustaz sebut tadi lah, buat maksiat. Dah lah bulan puasa, makan pula tu. Kan? Tanpa rasa segan silu. Dah lah makan tempat terbuka pula dekat padang taman permainan kot. Kan? Takkanlah orang tak nampak. Okay? Jadi sebab itulah keimanan dan ketaatan seseorang itu berkait rapat dengan sifat malu. Okey, yang terakhir ni Ustaz lah, habislah. Iaitu kepentingan sifat malu. Okey, kepentingan sifat malu. Apa kepentingannya? Kan, sebab apa Allah Ta'ala sendiri sebagai pencipta kita, Allah Ta'ala bagi sifat fitrah malu ni. Kan, saya rasa kalau kita tak ada, setiap orang tak ada perasaan malu, rosak. Kan, kita boleh jadi macam binatang. Kan, Ustaz suka bagi perumpamaan, contohlah kat kamu. Kalau kita tengok binatang, kan, binatang ni apa beza dengan kita? Kita ni, Ustaz suka bagi contoh jantina lah, perkahwinan kan. Orang manusia ni kita akan ada pasangan. Kamu sendiri pun nanti bila dah besar, kamu akan ada suami, kamu akan ada isteri. Kan, maksudnya kita ada pasangan kita. Tapi binatang, dia tak menikah. Kan, lembu jantan, dia akan tengok lembu betina, kan, dia terekam je lah lembu betina tadi. Dan dia pun tak kahwin pun. Dia bukan tengok, oh ni kot bini orang kot. Dia tak ada, kan, tu binatang. Kan, berbeza dengan manusia. Kan, jadi manusia ni apa? Kita ada malu, kan, sebab tu agama syariat kan dia ada perkahwinan, kita ada apa? Mahram, kan, kita ada ayah, abang kita, mak kita, kakak perempuan kita, yang kita apa? Kita tak payah, maksudnya aurat tu lebih ringan lah. Aurat tu ada juga, kan, tapi dia lebih ringan. Maksudnya kat rumah seorang budak perempuan, dia boleh apa? Boleh buka tudung dia, dia boleh pakai baju dengan kain batik je kat rumah. Sebab apa? Sebab ada ayah ni mahram kita. Maksudnya ada beza. Tapi kalau lelaki yang luar, lelaki yang ajnabi, kan, yang bukan mahram, kita kena tutup aurat elok. Kan, ini contoh apa? Contoh apa penting sifat malu ni. Okey, yang pertama, kepentingan daripada malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah. Pertamanya patutnya malu ni, pertama kita malu kat Allah Ta'ala dululah, barulah kita malu kepada manusia. Kan, takut dan segan kepada Allah Ta'ala yang maha melihat. Contohnya berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan yang sah. Kan, sebab bila berdua tak ada orang lain lah, tak ada orang nampak, sebab sembunyi. Kan, duduk dalam bilik ke, sembunyi kat mana ke. Tapi kita ni lupa yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah syaitan. Kan, syaitan tu dia akan hasut kita. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala maha melihat, kan, apa yang kita buat. Okey. Yang kedua, benteng keimanan. Malu ni apa? Sebagai benteng keimanan kita. Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala yang tidak bermoral. Kan? Jadi malu ni lah. Kan? Ni ada budak lelaki nak minta nombor telefon sikit pun dah kita kalut nak ni. Kita kena malu betulnya. Tak payah nak buat apa. Kan?
Nak buat apa kita nak bagi nombor telefon kat dia? Tak ada kepentingan pun. Kan? Jadi kena malu tu lebih sikit kepada orang lain. Yang ketiga, berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah. Kan bila ada malu tadi, kita berlumba-lumba nak buat apa yang Allah Taala suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah Taala larang. Dan kita mengharapkan keredaan Allah. Yang keempat, sifat malu seseorang menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan, kan? Jadi malu ni akan nampak lagi cantiknya akhlak kita, mulianya manusia tadi. Sebab apa? Sebab ada perasaan malu. Sebab tu bila Ustaz sebut binatang tadi, binatang dia tak pakai baju, kan? Sebab apa? Sebab dia tak ada malu, kan? Walaupun dia ada kemaluan, tapi dia tak ada sifat malu. Berbeza kita dengan manusia, kita pakai baju, kita tutup aurat, kan? Kita jaga akhlak kita, sifat kita, percakapan kita, perbuatan kita daripada benda-benda yang tidak baik. Yang kelima, orang yang permalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat, kan? Jadi kalau nak buat maksiat pun, ni contoh PKP tak sesuai lah, lagi kawan nak ajak, kan? Kawan lelaki, kawan perempuan, jom minggu depan kita tengok wayang, kan? Tak tahu, tak maulah mana boleh dosa, malulah, kan? Malulah Allah Ta'ala tengok. Jangan duk rasa tak apa kat ustaz, bukan mak ayah nampak pun, kan? Memang mak ayah tak nampak, kan? Mungkin cikgu pun tak nampak, kan? Tapi Allah Ta'ala nampak, kan? Kita malu daripada kita nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, clear kat situ, habis tajuk kita. Ada soalan tak? Respon sikit, ada soalan tak? Tak ada. Ada. Ni orang lain, Alia? Ada soalan tak, Alia? Alia? Ada tak ni? Kan pakat Lena belakang dah? Ada. Oh, yang aku Ustaz cakap seorang. Ada. Okey, faham? Ada soalan tak? Ada. Ada. Arisha ada soalan? Ada. Ada. Farisha? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada, kita ni lah. Kita buat quiz. Ni tak nak buat quiz dengan Ustaz kita. Itu kita buat quiz jawab ramai-ramai dah. Ni quiz kamu lawan 4 orang. Okey, Ustaz Ustaz share sikit lah, tak banyak pun untuk tajuk kita ni lah. Okey. Ustaz hantar link lah, senang sikit. Ustaz hantar link kat chat. Tahu kan chat kan? Ya. Buka kat chat. Ustaz hantar. Okey, tu link dia. Kamu klik link tu. Lepas tu kamu join. Ustaz tunggu dekat tu lah, dia punya dashboard dia. Dapat tak? Tahu tak? Okey, sila. Cepat masuk. Tekan link tu je. Sekejap lagi Ustaz akan nampak lagi siapa yang masuk. Tak ada siapa masuk lagi ni. Okey, ada seorang dah. Adam. Yang lain. Kita dapat orang kan? Ya. Okey, cepat. Okey, 2 orang, Farisha. Lagi 2 orang. Ustaz. Okey. Hari ni ada kelas Google Meet lagi tak lepas Ustaz ni? Tak tahu. Tak ada lah, cikgu tak beritahu apa lagi lah. Maksudnya hari ni RBT dengan Pendidikan Islam lah kot. Ustaz hantar mana, Ustaz? Dekat chat dalam tu lah, bukan chat dalam WhatsApp tu. Dalam Meet lah, dalam Google Meet lah ada chatting tu. Chat with everyone tu. Oh. Buka kat chat tu ada link Ustaz hantar lah. Orang hantar Ustaz lah. Okey, 3 orang. Arisha seorang lagi. Saya. Alia seorang ni. Ni Ustaz rakam tau kita punya belajar ni. Nanti Ustaz akan upload dalam YouTube. Kamu boleh tengok sekali lagi lah. Ataupun kawan-kawan lain yang tak masuk, dia pun boleh tengok lah kita belajar hari ni. Jadi kalau dah Ustaz upload terus dalam YouTube lagi. Dalam YouTube tu ada juga kelas Ustaz dengan Khaldun. Kamu nak tengok boleh lah. Ustaz dah upload malam. Okey. Okey, cukup. Ustaz. Okey.
Okay, ready ya? Ya. Okey, siap. Siap. Tu pemenang dah tu. Adam, tanya. Tu dia yang kamu salah. Nanti Ustaz akan hantar link sekali lagi dalam grup kita nanti. Kamu boleh jawab semula lah bagi soalan-soalan yang salah tu. Okey. Soalan-soalan yang salah tu nanti kamu cuba jawab lain bagi betul. Tak saat ni macam kejap masa sikit lah. Sebab apa? Sebab nak lawan kawan-kawan kan. Nanti Ustaz akan, nantilah saya kalau Ustaz dah Ustaz terus upload yang YouTube rakaman kita ni. Lepas tu kamu ni lah, kamu boleh tengok semula ataupun nanti Ustaz akan hantar sekali lah link untuk apa? Untuk jawab quiz ni. Okay. Okay, ada soalan apa nak tanya? Tak ada. Bunyi kucing mana tu? Mai buka gambar sikit nak tengok. Tak mau.
Loh, tak pakai tudung ke? Tak. Ya Allah, kan kelas kena pakai elok-elok lah. Baru semangat. Tak tengok dalam Facebook ada budak sekolah siap pakai baju sekolah lagi. Punya semangat. Adam buka gambar Adam. Tak mau Ustaz. Kamu tak pakai baju kah? Itu Mana ni Ustaz baru ni? belajar tajuk malu kot tak Ustaz ni. Sebab Ustaz rakam ni Ustaz dah nampak lah muka sekali. Start je. Berapa saat je. Lepas tu kita stop lah. Ni sebagai nak ambil kehadiran. Cepat Adam. Ni Oh, Ustaz, Arisha, malu. Alia dengan Arisha. Cepat, berapa second je. Masa kita ni lah. Sebab Ustaz nak baca buku kat belakang Ustaz banyak buku tu, tak nampak? Baca buku pula lagi. Adam. Cepat ada tak ni? Saya tunggu ni. Soalan Adam salah 3, Arisha salah 2, Arisha salah 3, Alia salah 5. Okey, nak buka dah ni? Tak buka tak apalah, Ustaz nak tutup ni. Respon sikit. Okay. Okey. Okay. Okay, bye. Tak apalah, tak sudi tak apalah. Silap Ustaz tengok muka Ustaz. Okeylah. Okey, kita tangguhkanlah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.